KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat menyaksikan Road to Success STPM 2020. Baik, tadi kita dah pun bersama dengan dua orang cikgu, Cikgu Afiq dan juga Cikgu Nai bagi subjek Mathematics T. Dan sekarang ini, bagi jam yang ini pula, kita akan belajar macam mana nak tackle dan sekaligus mendapat keputusan cemerlang bagi subjek Bahasa Melayu. Dan sebelum kita nak memperkenalkan siapakah guru hari ini, ingat kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP, sentiasa memakai pelitup muka, mencuci tangan dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, cikgu ini datangnya daripada orang kampung saya, Teluk Intan, orang Perak. Dia datang memang smart, siap pakai tie, pakai blazer, pakai vest. Oh kan, saya ingat dia nak pergi runway. Tak ada. Dia nak mengajak anda semua. Siapakah cikgu ini? Nak tahu? Ini dia. Semangat membara, pantang menyerah. Itu moto daripada Cikgu. Cikgu Saiful Hanif. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Akmal. Apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Akmal, apa khabar? Alhamdulillah. Lain macam. Semangat ya. Semangat. Yeah. Cikgu smart, cikgu. Ya, Alhamdulillah. Saya rasa macam menyesal tak pakai blazer tie semua, cikgu. Kalau tak kita dah boleh geng. Ya, geng. Alright. Cikgu, sebelum kita nak menaikkan kepada cikgu sendiri kan bagi subjek ini, saya nak jemput cikgu ke kedai runcit saya. Kedai runcitnya. Okey, jom. Alright, untuk kita melakukan protokol kesihatan. Jadi cikgu, dipersilakan. Mari cikgu. Okey. Seperti yang saya katakan tadi, di sini di Didik TV kami melakukan protokol kesihatan, sentiasa orang kata menjaga jarak 1 meter, memakai pelitup muka dan mencuci tangan. Dan sebut pasal cuci tangan, di sini kita ada gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Jadi Cikgu Hanif, silakan untuk membasuh tangan cikgu terlebih dahulu dan diikuti pula dengan saya. Kita cuci ya. Kita cuci bersih. Sebab kita tak tahu kadang ada kuman ke ada bakteria semua kat situ kan. Jadi kita cuci baru kita rasa selamat ya, Akmal. Itu dia. Macam ahli parlimen. Alright, cikgu. Kita nak bagi keselesaan lah kepada Cikgu Hanif waktu mengajar nanti kan. Kita boleh buka pelitup muka kita. Dan seperti biasa, letakkan di tempat yang selamat. Macam Cikgu Hanif, dia dah bawa dah siap-siap. Plastik daripada Teluk Intan ni, bau Teluk Intan dia. Bau ya. Dan saya akan letakkan di dalam blazer saya yang mana sangat-sangat bersih dan juga selamat. InsyaAllah. Baik, cikgu, boleh letakkan di atas meja? Okey. Alright. Cikgu kan, kita nak tanya jugalah kan pandangan cikgu mengenai subjek Bahasa Melayu ni kan. Ada yang mengatakan inilah subjek yang dinanti-nantikan sebabnya senang nak skor. Betul ke cikgu? Ya, betul, Akmal. Subjek Bahasa Melayu ini merupakan subjek yang senang skor dan pelajar jadikan ini salah satu tiket untuk mendapatkan markah yang paling tinggi. Itu dia, paling senang markah tinggi. Betul. Kalau ikutkan Bahasa Melayu ini merupakan pilihan kedua selepas mata pelajaran pengajian am. Sebab pengajian am di tingkatan 6 ni pengajian am subjek yang teras. Oleh itu Bahasa Melayu ni subjek elektif yang kedua selepas pengajian am. Yang mana semua sekolah yang saya fahamkan menawarkan subjek ini. Nampak tak? Kan saya cakap tadi cikgu ni macam ahli parlimen. Okey, itu kata cikgu sendiri tau mengenai subjek ini. Kalau kita berusaha, kalau kita buat latihan, insya-Allah anda akan orang kata mendapat tiket untuk berjaya lah di dalam STPM 2020 ni. Amin, insya-Allah. Itu kata cikgu. Kita nak tahu pula kata-kata orang kata pandangan pelajar kan daripada calon-calon STPM 2020 ini, apa kata mereka mengenai subjek Bahasa Melayu ini? Adakah senang ataupun susah? Atau moh kita tengok Ya, ajanya. Ajanya moh kita tengoklah ya. Didik TV KPM. Assalamualaikum, nama saya Nur Atira binti Zamani. Saya merupakan calon STPM 20 Pro di Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Apa yang saya suka tentang BM SM3 ni ialah topik penanda wacana sebab topik ni mudah difahami dan mempunyai pelbagai penanda wacana. Topik yang sukar bagi saya ialah retorik sebab saya suka untuk mengenal pasti teknik penyampaian bagi penyataan umum dan khusus. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah Hanani binti Abu Hassan. Saya merupakan calon STPM 2020 di Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Bukit Mertajam. Bagi saya, subjek BM STPM ni mempunyai topik yang menarik. Contohnya seperti topik semantik. Sebab semantik ni menyentuh isu tentang makna, frasa, kata dan ayat. Bagi saya, topik yang susah pula bagi BM ni ialah topik variasi bahasa. Sebab kita kena tahu perbezaan berdasarkan situasi penggunaan yang berbeza. Terima kasih. Hai, nama saya Siti Nur Nazira binti Rosli Rizali. Saya merupakan calon STPM 2020 di Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Bukit Mertajam. Untuk subjek Bahasa Melayu ni, antara topik yang saya suka adalah pragmatik, kerana pragmatik ni dia menerangkan peribahasa, bahasa kiasan, ragam bahasa dan kesatuan bahasa. Ini menyebabkan saya menyukai topik ini. Manakala topik yang suka dalam subjek Bahasa Melayu adalah topik variasi bahasa, kerana saya sangat suka untuk mengenal pasti variasi bahasa dan cirinya. Terima kasih. Didik TV KPM. Itu dia pandangan mereka mengenai subjek ini. Cuma saya tertanya-tanya, kenapa yang last kali tiba-tiba dia ke belakang? Okey, kita dah tahu dah kan pandangan pelajar mengenai subjek ini. Nampak tak cikgu ni? Semuanya nampak mereka semua dah bersedia untuk menjawab subjek ini. Okey, tapi macam biasa kita tak berdua cikgu Kita ada sekolah pilihan hari ini. Kita terbangkan khas jauh daripada Teluk Intan. Ini dia daripada sekolah SMK Holy Methodist Teluk Intan Perak. Apa khabar? Assalamualaikum. Selamat petang. Annyeonghaseyo. Semua bahasa kita bagi. Okey, mungkin Aiman boleh perkenalkan diri anda, Aiman. Silakan Aiman. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman Fakrullah dan nama saya Muhammad Aiman dari SMK Holy Methodist. Okey, nombor IC? Tak payah. Nombor IC tak payah. Okey, seterusnya Leng Loi. Please introduce yourself. Ya, Wan Hui, betul. Oh, lupa ada dua Leng Loi kat sini. Ada dua. Selamat sejahtera. Nama saya Siawan Hui dari SMK Holy Methodist Teluk Intan Perak. You BTS ke Blackpink? Dua-dua pun bukan. Okey, dan seterusnya. Siapa PC? You can introduce yourself please. Selamat sejahtera semua. Nama saya Chia Pei Si dari SMK Holy Methodist Teluk Intan Perak. Alright. Thank you for joining us, Chia Pei Si. Dan seterusnya kita ada siapa? Mana yang belum lagi? Silakan Ayu Nazira. Selamat sejahtera. Nama saya Ayu Nazira Mazlan dari SMK Holy Methodist Teluk Intan Perak. Alright. Dan seterusnya yang memakai cermin mata, Hasnani. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hasnani binti Muhammad Asri dari SMK Holy Methodist Teluk Intan Perak. Baik, dan kalau kita dapat lihat cikgu dia seorang je yang ada buku kat belakang tu. Yang lain semua tak ada buku. Seorang ada dekat hutan, seorang ada dekat rainbow, dekat sky. Dan yang terakhir, Muhammad Zikri. Silakan perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Zikri bin Masnawi, calon STPM bagi SMK Holy Methodist Teluk Intan. Okey, itu saja. Tak nak bagi nombor telefon, alamat rumah? Tak perlu. Okey, alright. Tidak perlu semua itu. Okey, jadi student semua dah bersedia dah ke untuk kita belajar bagi subjek Bahasa Melayu petang ini? Ya. Alright, nampaknya diorang pun dah bersedia. Cikgu pun dah bersedia, Cikgu Hanif. Tetapi sebelum itu kita nak berhenti rehat dulu. Kita nak chill dulu. Selepas ini baru kita akan mulakan kelas kita bagi subjek Bahasa Melayu untuk calon-calon STPM 2020. Semuanya selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yap, masih menyaksikan Road to Success STPM 2020. Baik, kita dah pun tahu siapakah guru dan juga sekolah pilihan hari ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita bagi subjek Bahasa Melayu bagi calon-calon STPM 2020. Silakan Cikgu Hanif. Baik, terima kasih Akmal. Sama-sama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehati sejiwa buat penonton-penonton yang saya kasihi sekalian. Baik Akmal ya. Ya, saya. Sebelum saya buka gelanggang pecutan akhir Bahasa Melayu pada hari ini, ingin saya berpesan kepada pelajar-pelajar di rumah supaya bersedia dengan pensel dan kertas supaya untuk membuat
catatan agar apa yang saya beritahu pada hari ini dapat memberi peringatan kepada mereka sebelum masuk ke Dewan Peperiksaan. Baiklah. Dan kita doakan agar pelajar-pelajar ini sentiasa sihat, ceria dan bersemangat untuk menonton siaran RTS bagi Bahasa Melayu kali ini. Baik, kita mulakan. Saya buka gelanggang yang pertama dengan pengurusan masa untuk Akmal. Saya. Pengurusan masa sangat penting selain kita melihat dari sudut konten dan juga teknik menjawab. Betul. Dan saya fahamkan pelajar di rumah pasti sudah menyimpan dalam memori kertas yang bakal mereka ambil ialah kertas 3910/3. Dan tarikh peperiksaan yang akan dijalankan ialah 7 April 2021 bersamaan dengan hari Rabu, Akmal. Ini saya fahamkan mereka katakan tarikh keramat lah. Betul. Tak sabar-sabar mereka nak menjawab peperiksaan ini. Betul, minggu depan. Ya, minggu depan. Masih ada lagi masa. Betul. Dan seterusnya masa yang diperuntukkan untuk kertas 3 ini 1 jam 30 minit. Sempat kita sempat ni, Akmal? Mana cukup, cikgu? Sempat sekiranya kita pandai uruskan masa. Kalau saya kena 3 jam, cikgu. 3 jam je. Okey, masa diperuntukkan 1 jam 30 minit. Waktu peperiksaan 11 pagi sehingga 12 tengah hari. Ini tolong simpan ya. Jangan terlewat pula hadir ke Dewan Peperiksaan. Seterusnya, markah kertas 3 ialah sebanyak 65 markah. 65 markah. Wajaran ialah 22%, Akmal. Baik, kita pergi yang seterusnya. Format. Format kertas Bahasa Melayu Semester 3 910/3 terbahagi kepada 2 bahagian. Bahagian A ialah soalan berbentuk objektif sebanyak 20 soalan. 20 soalan yang markahnya ialah 20 markah. Manakala bahagian B ialah soalan berbentuk struktur. Bilangan soalan sehingga 11 sehingga 13 soalan sahaja. Baik, markah untuk bahagian B ni, Akmal, 45 markah. Dari segi masa tadi Akmal tanya tak cukup kan? Okey, dan bahagian A ini cadangan saya untuk bahagian A cadangan masa hanya 20 minit sahaja. Ayo. Jangan lebih seboleh-bolehnya. Kita perlu merancang masa. 20 minit. Dan saya ingatkan kepada pelajar, seandainya anda nampak ataupun menjawab soalan yang aras mudah, pastikan tidak sampai 1 minit. Supaya masa yang ada tu kita boleh bawa kepada soalan-soalan yang mungkin barangkali sukar ataupun confused lah kan. Manakala bahagian B pula cadangan masa ialah 1 jam 10 minit. 10 minit tu baki tu untuk semakan. Mungkin kita ada soalan yang tertinggal tadi, kita ragu-ragu tu 10 minit lah. So keseluruhan ni ialah 1 jam 30 minit. Cukup kan? Cukup. Okay, kalau rasa tak cukup lagi, nanti saya explain lagi macam mana kita perlu rancang masa. Baik. Seterusnya ini antara topik-topik dalam semester 3. Ada 6 bab sahaja. 6 bab sahaja. Bab pertama kita panggil wacana. Bab kedua retorik. Bab 3 variasi bahasa. Bab 4 laras bahasa. Bab 5 semantik. Dan bab 6 pragmatik. Di sini saya ingatkan bahawa kepada pelajar-pelajar harus kuasai 4 perkara ini. Bermakna apabila anda belajar wacana, retorik, variasi bahasa, laras bahasa, perlu mengetahui, perlu ingat 4 perkara ini, Akmal. Yang pertama dari segi konsep. Apa konsep wacana, apa konsep retorik, apa konsep variasi dan sebagainya. Mudah tak ingat konsep ni, Akmal? Mudah saja, mudah. cikgu. Selepas ni, Akmal, saya ada bagi tips. Saya ada bagi tips bagaimana untuk mengingat konsep-konsep yang ada bab 6 ni. Ada 6 bab ni kan? Okey. Lepas itu yang kedua kita akan lihat ciri. Apa ciri wacana, apa ciri retorik, apa ciri variasi bahasa. Dan yang ketiga jenis. Apa jenis retorik? Retorik pemberian, penceritaan. Di sini pelajar di rumah pasti yang sedia maklumlah. Dan yang keempat contoh. Sekiranya 4 perkara ni dikuasai oleh pelajar, insya-Allah kerjaan milik mereka. Milik siapa, cikgu? Milik pelajar. Saya hanya tumpang gembira sahaja. Insya-Allah ya, Akmal. Okey, terusnya ini yang saya katakan tadi, konsep mudah ingat. Mungkin soalan struktur keluar.
kan berkaitan dengan definisi. Sekiranya pelajar tak ingat, di sini dia punya ubat penawarnya. Ya, yang pertama bab 1 wacana tadi, kalau ikut konsepnya unit bahasa melebihi batas ayat ya. Untuk pengetahuan Akmal, wacana ini merupakan paling mudahlah kita nak ingat. Wacana ini lebih daripada satu ayat. Maksudnya lebih pada satu ayat, ayat 2, ayat 3, yang 4 itu kita panggil wacana. Petikan, tahu kan petikan kan? Kalau dalam belajar dulu karangan, itu kita panggil wacana lah. Ya. Okey. Yang kedua ialah retorik, iaitu seni penggunaan bahasa. Yang ketiga, variasi bahasa ialah perbezaan bentuk bahasa. Dan yang keempat, laras bahasa ialah gaya penggunaan bahasa. Yang kelima, semantik, kajian makna leksika. Leksika ni maksudnya kata. Kita kaji makna perkataan. Dan bab 6, pragmatik, kajian makna ujaran berdasarkan konteks. Okey, berdasarkan kata kunci konsep ini, terciptalah formula yang ringkas supaya pelajar boleh ingat nak membezakan warna wacana, warna retorik, warna variasi bahasa. Kalau bahagian A tidak ada masalah. Ini kalau bahagian B, struktur memerlukan mereka untuk memberi definisi. Definisi bahagian wacana tu apa dia kan. Okey, di sini saya bagi formula. Saya ikut susunan, ikut bab. Apabila kita lebih batas ayat, sudah tentu kita akan guna bahasa tersebut. Setelah kita guna bahasa tersebut, sudah pasti kita akan bezakan bahasa tersebut. Setelah kita membezakan, kita akan gayakan penggunaan bahasa itu. Setelah kita gayakan penggunaan bahasa itu, pastinya kita akan dapat makna. Mudah tak, Akmal? Mudah, cikgu. Mudah. Tapi dalam peperiksaan nanti, bukan inilah yang akan ditulis. Pasti tulis yang kata kunci yang konsep dalam keadaan yang lengkap. Ya, saya pasti sampai ini sekiranya ada soalan berbentuk definisi, pelajar pasti boleh ingat. Itu cara saya lah. Baik, kita pergi yang seterusnya. Ini untuk maklumat Akmal, ada berapa bab tadi? Ada berapa bab tadi murid-murid? Tak tanya pelajar saya pula. Sebab diorang saya punya neighbor juga, cikgu. Oh ya, okey. Ini semua saya punya neighbor sebelah rumah, Saya depan bawakan rumah. 4 puteri, 2 putra di sini. Zikri ada berapa bab tadi, Zikri? Semua sekali ada 6 bab. Okey, ada 6 bab ya. Okey, semua kali ada 6 bab. Semua bab masuk. Tak kira bahagian A maupun bahagian B. Ya. Di sini saya warnakan warna merah. Warna merah ni untuk bahagian A yang kekerapan selalu masuk dalam peperiksaan. Bukan bermakna yang lain tak masuk. Cuba lihat di sini kan. Data-data ada 2122 ni kan. Semua masuk buktinya di sini. Jangan tinggalkan bab ni. Semua bab perlu pelajar kuasai. Kita lihat warna merah ni ya, bab retorik, variasi bahasa, semantik dan pragmatik ini. Kita lihat kekerapan soalan keluar 3 dan ke atas. Nampak 3, 4, 5. Nampak 2015, 2016 sehingga 2019. 2020 mana Akmal? 2020, cuba next slide. Mungkin next ada 2020. Slide dia. Okey, kita doa banyak-banyak ya, semoga dimurahkan usaha mereka ya. Dan yang warna kuning ini ialah kekerapan bab semantik dan pragmatik yang keluar. Banyak ya, 2 dan ke atas dilihat. Walaupun saya warnakan yang ini, yang lain pun turut juga keluar. Jangan risau. Sekiranya pelajar baca bab 3 akan keluar. Sekiranya pelajar baca bab wacana akan keluar. Tak jadi masalah. Okey. Ini dari segi analisis bilangan soalan mengikut bahagian dan tahun. Okey, baik. Kita pergi kepada yang ini yang saya nak fokuskan. Inilah rahsia di sebalik pecutan akhir Bahasa Melayu Kertas 3. Ya, pegang kepada 5 kata kunci. Ya, Akmal, 5 kata kunci. Kata kunci yang pertama berbunyi bina satu wacana ataupun bina satu ayat. Nampak mudah, tapi masih lagi pelajar cuai. Buktinya nanti saya akan tunjuk dalam slide yang seterusnya. Baik. Okey, kata kunci yang kedua, adakah petikan di atas, mengapakah wacana di atas? Ini mesti pelajar perlu tahu bagaimana nak menjawab soalan sebegini. Kata kunci yang ketiga, apakah istilah ataupun berikan definisi? Ini yang saya sebut tadi kan? Okey, kata kunci yang keempat, berikan 2 atau 3 ciri atau jenis ataupun bentuk. Okey, nampak di sini ya, yang saya senaraikan ini semua ada dalam 4 perkara dalam kita menguasai 6 bab tadi kan. Dan kata kunci yang kelima, berikan perbezaan ataupun berikan persamaan dan perbezaan. Di sini 5 kata kunci ni saya akan kupas satu demi satu. Supaya pelajar di rumah faham. Baik.
Jelas Akmal? Jelas. Jelas. Mantap, Alhamdulillah. Okey. Alright. Kata kunci yang pertama. Kita buka gelanggang puncak akhir ni Akmal. Oh, yang tadi kata bukan dah buka gelanggang. Tadi buka ni kita buka yang lebih dalam lagi. Oh, ni kita buka lagi dalam. Kata kunci yang pertama berbunyi bina satu wacana. Akmal baca Akmal. Bina satu wacana yang memperlihatkan unsur kohesi dan koheren. Betul ke saya sebut cikgu? Betul. Panjangnya tidak melebihi 30 patah perkataan. Jadi tunggu apa lagi? Ayu Nazira, sila. Ayu Nazira. Ayu tepat sekali. Ayu Nazira boleh bagi tahu saya, mungkin kita boleh kongsi dengan Akmal penonton di rumah. Apakah yang dimaksudkan dengan kohesi, apa yang dimaksudkan koheren? Silakan Ayu. Pertama sekali, kohesi itu bermaksud tautan antara ayat. Tautan antara ayat. Tautan. Okey. Seterusnya? Koheren itu membawa maksud kesinambungan idea antara unit-unit bahasa. Kesinambungan idea daripada ayat-ayat kita sambung-sambung tadi. Pastinya secara tidak langsung maklumat tu sampai. Nanti kalau kurang jelas, nanti kita akan lihat bagaimana untuk menjawab soalan kata kunci pertama yang berbentuk bina satu wacana ini. Di sini ada teknik ya. Tekniknya di sini, teknik menjawab kata kunci yang pertama untuk bina satu wacana. Di sini pelajar di rumah perlu ingat, ya, apabila dapat sahaja soalan, pastikan anda pertama sekali lihat kata kunci. Lihat kata kunci pertama, bina satu wacana, simpan dalam fikiran. Yang kedua, perlu fahami konsep kohesi dan koheren. Apa dia kohesi, apa dia koheren. Tadi markah berapa? Tadi markah Dua markah. Dua markah, maksudnya pelajar boleh menjawab untuk kohesi satu markah, koheren satu markah. Okey, di sini saya rumuskan, saya ringkaskan kohesi itu maksudnya jalinan antara kata untuk bentuk ayat, dan yang kedua ialah koheren itu kesinambungan idea. Ya. Bila kita buat kohesi secara tidak langsung sudah wujudnya koheren di situ. Baik, step yang ketiga ialah patah perkataan ini perlu diambil kira Akmal. Ya, tidak lebih daripada 30 patah perkataan. Ya, sekiranya pelajar buat lebih daripada 30 patah perkataan, ayat yang terakhir itu tidak dibaca. Malang sekalilah. Dan saya nasihatkan tolong fokus kepada soalan kata kunci apa yang diminta. Baik, kita lihat bagaimana jawapannya. Cadangan jawapan untuk kata kunci pertama bina satu wacana. Ini ya Akmal, contoh wacana. Nampak ada berapa titik sini Akmal? Ada 1 dan 2. 2 titik bermakna 2 ayat. Bila 2 ayat, lengkaplah itu kita panggil wacana. Okey. Jawapan, ibu dan ayah ke rumah saudara di Selayang. Ayat 1. Ayat 2, mereka ke sana kerana menghadiri majlis pertunangan. Okey, di sini ada 15 patah perkataan. Okey, cukup syarat ya. Okey, bagaimana nak dapatkan 2 markah tadi? Mesti ada kehendak soalan tadi kohesi dan koheren. Kohesi di sini boleh lihat dalam ayat kedua. Mereka di sini merujuk kepada siapa Akmal? Kepada ni tengok lah, warna kuning. Ibu dan ayah. Ya, pandai Akmal. Okey. Mereka merujuk kepada ibu dan ayah. Itu kita panggil sebagai penanda rujukan. Dah dapat 1 markah untuk kohesi. Dan juga sini ada kohesi satu lagi. Ke sana merujuk kepada itu di Selayang. Di Selayang. Situ dah dapat 1 markah. Tapi sini pilihanlah. Sama ada mereka ataupun ke sana tadi. Okey, tapi biasa kalau kita buat ini saya langsung terus mengikutilah. Ayat kedua, mereka ke sana kerana menghadiri majlis pertunangan. Ini kita panggil koheren. Okey. Nak tahu macam mana timbulnya koheren, kena timbulkan persoalan. Kenapa ibu dan ayah pergi Selayang? Sebab menghadiri majlis pertunangan. Pertunangan siapa, cikgu? Itulah Kemal ke? Saya dah kahwin. Randamnya. Selamat. Okey. Nampak di sini ialah kesinambungan idea berlaku. Bila kita bentuk wacana. Dapatlah 2 markah. 1 markah untuk kohesi tadi. 1 markah untuk koheren. Mudah saja. Untuk makluman Akmal, takkan gagal untuk kertas 3 ini. InsyaAllah. Sekiranya pelajar mengetahui teknik bagaimana nak menjawab soalan kertas 3 bahagian B. Baik ya. Seterusnya kita pergi kepada kata kunci yang pertama. Masih lagi kata kunci yang pertama, tapi bina satu ayat. Nampak ya? Saya tadi bentuk soalannya berbeza. Tadi wacana, yang ini ayat. Ayat. Okey, ayat.
bina satu ayat bagi setiap variasi bahasa yang menepati ciri yang dinyatakan di bawah. Okey, soalan bagi dalam bentuk jadual variasi bahasa ni. Ya, dalam variasi bahasa diletakkan bahasa dalam, bahasa halus, bahasa pasar. Apa kata saya tanya pelajar saya, Hasnani, boleh kongsikan di sini bersama Akmal, apakah yang dimaksudkan dengan unsur pemulukan dan pendinaan? Akmal tahu tak ni? Unsur pemulukan dan pendinaan. Kalau dulu saya tahu, cikgu. Ya. Sekarang saya dah lupa. Saya dah lupa ya. Okey, kita beri ingatan kepada Akmal. Ya. Okay, untuk maklumat Akmal, bahasa dalam ataupun dipanggil bahasa istana. Ini merupakan salah satu ciri yang membezakan bahasa-bahasa yang lain. Hanya bahasa istana sahaja ada unsur pemulukan dan unsur pendinaan. Bahasa lain tak ada ya. Okey, Nani, boleh kongsi sedikit apakah yang maksud unsur pemulukan dan unsur pendinaan? Yap. Pemulukan bermaksud ungkapan yang menanjungi raja pada taraf yang tinggi. Manakala pendinaan bermaksud ungkapan yang merendah diri ketika bertutur dengan raja. Baik, terima kasih Nani. Ya, tepat sekali Akmal ya. Unsur pemulukan tu kita menyanjung raja ya, dan pendinaan tu kita apabila kita berkomunikasi dengan raja atau sultan kita merendahkan dirilah. Okey. Situ bina ayat. Seterusnya bahasa halus ni mengandungi unsur kehalusan bagi merujuk sesuatu perkara. Unsur kehalusan ni maksudnya perkataan yang berbentuk sopan. Contohnya mengandung kita panggil berbadan dua. Kalau mati, meninggal dunia, keramatullah, bahasa haluslah bila kita berbicara. Okey, menarik kan kertas 3 ya? Sangat, cikgu. Ya. Dan bahasa pasar ciri yang diberi ialah menggunakan perkataan banyak sebagai kata penguat. Okey. Apa kata kita lihat teknik cara menjawab untuk soalan ini? Boleh? Silakan. Okey. Teknik menjawab untuk kata kunci bina satu ayat ialah yang pertama sekali mesti garis kata kunci. Kita tak nak nanti pelajar baca macam epres terus sehingga kan mereka tidak dapat markah yang markah penuh maksud saya. Yang pertama garis kata kunci. Okey, tadi soalan bina satu ayat. Pastikan pelajar bina ayat bukan bina wacana. Maksudnya kalau pelajar itu buat 2 ayat ya, unsur pemulukan dan pendinaan tadi dalam ayat kedua, itu kita dah panggil wacana bukan ayat. Sayang 1000 kali sayang Akmal. Ya. Dan yang kedua tipsnya fahami apa ciri variasi bahasa. Ya, tadi kita tahu kan unsur pemulukan dan pendinaan tadi terletaknya dalam variasi bahasa istana. Ya. Dan yang ketiga, keluarkan kata ataupun frasa atau binaan ayat berdasarkan ciri-ciri yang diberi. Tadi kan unsur pemulukan apa dia, kena bagi contoh perkataan. Unsur pendinaan apa dia, unsur kehalusan tu apa dia. Kita keluarkan, kita tulis saja di bahagian soalan tu, tak mengganggu pun pada ruang jawapan tu. Ya, tak ada masalah. Dan kita lihat cadangan jawapan. Okey, cadangan jawapan untuk kata kunci yang pertama, bina satu ayat. Di sini kita lihat contoh jawapan. Ampun tuanku Duli yang maha mulia, patik pacal yang hina memohon sembah, perkenan Duli tuanku. Di sini dikatakan sebagai satu ayat. Ya, satu titik kan, satu ayat dan lengkaplah dapat 1 markah. Macam mana dapat 1 markah? Duli yang maha mulia tadi merujuk kepada unsur Akmal? Unsur bahasa istana dan juga cirinya ialah unsur pemulukan. Nampak saya warnakan warna kuning dan juga warna kuning perlahan. Patik pacal yang hina juga merujuk kepada maksud pendinaan. Biasa kalau kita buat ciri untuk unsur pemulukan dan pendinaan ini, dia jalan serentak sekali. Ya, unsur pemulukan. Nampak ya? Duli yang maha mulia tu soal kita menyanjung raja. Ya, dan patik pacal yang hina ni kita merendahkan diri kita lah bila berhadapan dengan raja. Okey, dapat 1 markah. Mudah saja. Yang penting pelajar perlu tahu konsep apa dia unsur pemulukan, apa dia unsur pendinaan. Baik, seterusnya kita lihat bahasa halus pula. Cirinya ialah unsur kehalusan. Dekat sini contohnya, baca Akmal. Saya dah kena tekak dah ni. Boleh. Wanita yang berbadan 2 itu turut terlibat dalam perbincangan yang diadakan semalam. Ya, di sini dapat 1 markah. Macam mana boleh dapat 1 markah? Berbadan 2 tadi. Dan menunjukkan ciri unsur kehalusan. Nampak sopan di situ ketika berkomunikasi. Contohnya, orang gaji kita panggil pembantu rumah. Halus tak situ?
Lembut. halus. orang kata. Lembut, sopan Lembut. kan. Okey, dan yang ketiga ialah bahasa pasar. Contoh yang diberi ialah itu orang banyak pandai. Bila kita guna ni waktu bahasa pasar ni Akmal? Waktu kita pergi ke pasar apabila kita berkomunikasi dengan selain daripada kaum kita. Contohnya kita nak beli ikan ke, nak beli ayam ke, pastinya kita berkomunikasi contohnya dengan peniaga Cina. Selepas itu kita akan menggunakan bahasa itu orang banyak pandai. Siapa? Wan Hui ya. Wan Hui memang banyak pandai. Banyak pandai Wan Hui ya. Chia PC pun banyak pandai. Tapi harus diingat di sini Akmal, apabila ciri yang diminta ialah menggunakan perkataan banyak sebagai kata penguat, formulanya di sini. Banyak tambah kata adjektif. Nampak? Pandai itu ialah kata adjektif dan menggunakan perkataan banyak. Dapatlah 1 markah. Sekiranya pelajar buat contoh begini, dapat kosong markah ni, cara ayatnya, banyak orang pergi pasar. Guna juga perkataan banyak, tetapi tidak membawa maksud kata penguat. Banyak tu tidak membawa maksud kata penguat. Banyak di sini yang dapat kosong markah ni ialah menunjukkan kuantiti bilangan. Contoh kalau saya nak bagi ayat, Cikgu Afiq banyak pandai. Boleh. Cikgu Nai banyak pandai pun boleh juga macam tu. Boleh. Asalkan bukan yang menunjukkan kuantiti. Dan saya bagi dah tip kat sini. Banyak tambah adjektif. Baik. Kita pergi yang seterusnya ialah kata kunci yang kedua. Kata yang kedua, adakah petikan di atas? Ini berhati-hati pelajar-pelajar di rumah. Ya, adakah petikan di atas ni memerlukan 2 jawapan, 2 bentuk lah. Okey, di sini saya ingin kongsikan kepada pelajar-pelajar di rumah, apabila soalan berbentuk ada petikan, pastikan anda membaca soalan dahulu. Baru baca petikan. Biasa, itu cadangan saya lah. Biasa pelajar baca petikan dahulu, baru baca soalan. Tapi saya baca soalan dahulu, baru baca petikan. Itu yang saya ajar kepada pelajar-pelajar saya. Betul tak ni? Siapa boleh jawab ni? Kenapa saya kata perlu baca soalan dahulu, baru baca petikan? Aiman ya? Aiman. Okey. Sebabnya kalau kita baca petikan dulu, nanti kita akan baca soalan balik. So dekat situ akan berlaku satu pembaziran masa. So sebaiknya pembaziran masa tu. Itu salah satu cara untuk menjimatkan masa. Itu sebab di awal tadi saya lebih fokus kepada pengurusan masa. Baik di sini. Baca soalan dahulu baru baca petikan. Kalau kita baca petikan baru kita baca soalan, nanti kita akan baca petikan balik untuk mencari jawapannya. So lebih baik kita baca soalan dulu baru baca petikan. Bila kita baca petikan, secara langsung kita dah dapat apa yang soalan minta. Dan kalau petikan di situ, kalau soalan dia kata adakah petikan di atas merupakan sebuah wacana yang utuh. Berikan alasan anda. Kalau saya lihat di atas, dia mengatakan ketupat sotong. Ui, sedap. Pernah makan ke, Man? Cikgu, favourite saya. Petang-petang ni cukup lapar dah ni kan. Ketupat sotong merupakan makanan tradisi di perkampungan nelayan di Pantai Timur. Sajian ini mempunyai 2 variasi, iaitu jenis lemak dan berkuah putih serta jenis manis dan berkuah merah gelap. Ini ketupat sotong, cerita ketupat sotong lah. Baik, sebelum kita pergi kepada teknik bagaimana untuk menjawab soalan berbentuk adakah petikan di atas. Aiman Aiman boleh tolong saya Aiman lagi terpanggil lagi ya. Aiman boleh terangkan sikit apa maksud utuh ni? Kadang-kadang mungkin pelajar tak tahu apa maksud utuh. Untuk kita pastikan wacana itu utuh ataupun tidak, kita kena tengok ada 2 ciri yang penting, iaitu dia kena ada unsur kohesi dan koheren. Utuh sini maksudnya kukuh lah. Terima kasih Aiman. Utuh di sini maksudnya kukuh dalam sebuah petikan itu dan pasti merujuk kepada 2 ciri utama wacana, iaitu kohesi dan koheren. Di situ ya. Okey, kita pergi kepada teknik bagaimana untuk menjawab kata kunci yang kedua ini. Tapi sebelum kita pergi teknik, cikgu, tak boleh saya terus. Saya nak colik mereka ni semua ni. Colik daripada kawan-kawan kita daripada Holy Methodist Teluk Intan. Apa kata kita pergi cari ketupat sotong dulu, nak tak? Semua anggur. Semua anggur. Okey, jadi saya nak bawa mereka semua cari ketupat sotong dulu. Cikgu stay kat sini okey. Alright, sampai sini kita akan sama dalam Road to Success STPM 2020. Sedapnya ketupat sotong. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Ya, masih lagi menyaksikan Road to Success STPM 2020. Baik, cikgu. Nampaknya kita tak sempat nak cari ketupat sotong. Sebabnya Wan Hui dekat atas. Nampak? Dekat langit ke atas. Saya panggil dia tak mau turun. Saya dekat atas sky tu, langit. Okey, alright cikgu. Jom, tanpa buang masa lagi, kita sambung balik kita punya kelas kita Bahasa Melayu. Baik, Kemal ya. Kita pecut sikitlah sebab kita nak cari ketupat sotong ni. Okey, kita lihat teknik menjawab untuk kata kunci yang kedua. Adakah petikan di atas? Tekniknya gariskan beberapa kata kunci. Menurut soalan ini tadi, ada tanggapan, pernyataan dan alasan. Maksudnya ada dua bentuk pattern yang pelajar perlu jawab dalam soalan ini. Wajib letak pendirian ya atau tidak sebelum memberikan alasan. Sebab disebabkan soalan adakah tadi, pelajar perlu meletakkan jawapan ya ataupun tidak. Baik. Okey, yang ketiga, untuk konsep keutuhan, calon mesti merujuk ciri wacana, kohesi dan koheren. Jawapannya dua itu saja berdasarkan konsep keutuhan. Dan yang keempat, berdasarkan soalan ini, jika menyatakan tidak, markah keseluruhannya akan mendapat kosong markah. Sekiranya pelajar tidak memahami petikan itu, utuh ataupun tidak, seandainya dia menjawab persoalan adakah tadi tidak, automatik kosong markah. Sebab sebenarnya petikan tadi ialah wacana yang utuh. Dan yang kelima, sekiranya wacana tersebut tidak utuh, gunalah unsur pembalikan kata dengan merujuk ciri wacana yang tidak utuh. Okey, maksudnya sekiranya petikan lain yang menunjukkan tidak utuh, pelajar hanya gunakan unsur pembalikan kata saja. Tidak kohesi dengan tidak koheren. Terima kasih Akmal, dah faham dah tu. Baik, kita pergi kepada cadangan jawapan. Adakah petikan di atas? Di sini cuba lihat jawapan. Ya. Dapat jawapan pelajar tulis ya saja dapat 1 markah. Warna merah tu dah merujuk kepada soalan adakah, 1 markah. Ya ataupun pelajar nak tulis petikan di atas merupakan wacana utuh juga dapat 1 markah. Ini pilihanlah. Kerana dah merujuk kepada kehendak soalan yang kedua, pelajar perlu memberi alasan. Alasannya ialah kerana wacana itu ada kohesi dan koheren. Hanya menyatakan perkataan kohesi dan koheren dapat 2 markah dekat situ. Sini dapatlah 3 markah. Ya 1 markah, kohesi 1 markah, koheren 1 markah. Mudah saja. Mudah saja sebenarnya kalau kita faham konsep. Okey, kita pergi kepada kata kunci yang ketiga, berikan definisi. Ini yang perlukan konsep. Itu sebab di awal tadi saya letakkan formula untuk pelajar mudah ingat membezakan varasi itu apa, retorik itu apa, dalam bahasa itu apa kan. Okey, siapa tadi? Sia ya, nak panggil Sia ya? Sia, boleh jawab apa bezanya varasi dengan laras? Varasi bahasa ialah perbezaan bahasa yang berdasarkan konteks penggunaannya. Perbezaan bahasa berdasarkan konteks penggunaannya. Okey, laras pula? Laras bahasa ialah gaya penggunaan bahasa mengikut konteks dan bidang. Gaya penggunaan bahasa ya. Seterusnya kita lihat bagaimana cara nak menjawab. Ada 2 saja tipsnya. Garis kata kunci. Jangan tinggal kunci, susah nak masuk. Dan yang kedua, konsep mesti tepat. Tepat dan pastikan tidak tertukar. Kalau pelajar dah tahu apa maksud varasi, satu lagi maksud laras, pastikan jangan tertukar. Laras tu dengan varasi dengan laras. Tak nak macam tu. Jawab dengan tenang insya-Allah. Okey. Cadangan jawapan. Varasi ialah kelainan penggunaan suatu bahasa disebabkan perbezaan faktor pengguna macam Sia cakap tadi. Dan laras ialah gaya penggunaan bahasa mengikut konteks dan bidang. Dapatlah 1 markah untuk konsep tersebut. Okey, mudah saja. Kita pergi kepada kata kunci yang keempat. Tinggal berapa kunci lagi yang kita tak kupas? Banyak. Lagi 2 je, 4, 5, 6. Satu lagi. Satu lagi. Okey, kata kunci yang keempat, nyatakan ataupun berikan jenis. Di sini apa tadi saya kata bila ada soalan berbentuk petikan dan juga soalan baca apa dulu? Soalan dulu. Bagus Kemal. Baca soalan dahulu baru baca petikan. Okey, nyatakan 3 jenis gelaran yang dimiliki oleh Tengku Aryan dalam petikan di atas dan berikan 1 contoh bagi setiap jenis gelaran tersebut. Di sini kata kuncinya ialah apa tadi? Kata kuncinya? Kata kuncinya adalah apa, Chia Pesi? Dia macam terkejut. Saya ke? Ya, awak lah. Okey. Siapa lagi jawab? Okey, Zikri lah pula. Laki pula. Okey. Zikri. Di sini kata kuncinya adalah nyatakan 3 jenis ataupun nyatakan jenis. Sekarang ni apa jenis gelaran yang ada dalam petikan? Sebelum kita pergi jawapan. Ya, Kemal ya?
Baiklah. Dalam petikan saya boleh jumpa ada 3 iaitu gelaran warisan ataupun keturunan. 1. Gelaran ikhtisas ataupun akademik. Ya. Dan yang terakhir ialah gelaran keagamaan. Agamaan. Okey, dekat manalah gelaran ikhtisas tu? Okey, mari kita lihat jawapan. Okey, kita lihat teknik dahulu. Tekniknya ini soalannya, soalan sambung tadilah. Okey. Okey, tekniknya garis kata kunci dan gariskan contoh gelaran yang ada dalam petikan saja. Jangan ambil di luar petikan. Ya. Dan yang ketiga, namakan jenis gelaran dalam petikan. Pastikan jenis gelaran digunakan tepat, tidak tertukar. Dan yang kelima, sekiranya jawapan lebih daripada 1, maksudnya dia beri jawapan gelaran tu lebih daripada 1, pemeriksa akan lihat jawapan yang pertama. Ya. Ini contoh jawapannya. Jenis gelaran yang ada tadi, gelaran warisan, contohnya adalah tengku ataupun keturunan. Jenis gelaran yang kedua ialah gelaran ikhtisas ataupun gelaran akademik, doktor. Betul kan? Kalau kita letak pendidikan, kosong markah. Gelaran perlu tepat. Tepat ya. Dan yang ketiga ialah gelaran keagamaan, 1 markah. Haji. Kalau kita letak ibadah haji seperti yang dalam petikan, kosong markah. Ya, di sini saya rasa pelajar di rumah sudah sedia maklum. Okey, ini kata kunci yang terakhir. Yang kelima, sebelum saya tutup gelanggang pencatutan akhir ni, Akmal. Jangan tutup, cikgu. Kita buka lagi, Buka lagi. Okey, kita lihat soalan kata kunci yang kelima. Nyatakan ataupun berikan perbezaan. Soalannya nyatakan 2 perbezaan antara laras bahasa iklan dengan laras bahasa resepi. Cikgu kalau nak tanya, cikgu boleh tanya Ayu, cikgu. Ayu pula. Kenapa Ayu ni? Ayu angkat tangan tadi. Dia nak jawab. Silakan Ayu Nazira. Okey, dalam laras ni kita akan lihat laras iklan dengan laras resepi. Belajar juga laras resepi ni. Macam mana kita nak sampaikan maklumat menggunakan bahasa laras apa. Baik. Ayu, nak cakap ke Ayu? Ayu? Malu. Okey, Ayu malu. Ayu nak jawab ke Ayu malu? Ayu malu. Ayu boleh, cikgu. Ayu Saya tahu boleh, dia boleh. Silakan Ayu Nazira. Saya tahu Pesi boleh jawab dia dengar lebih baik. Siapa? Pesi. Dia nak bagi kawan dia Pesi. Pesi boleh jawab lagi. Pesi dah jawab. Pesi. Mana Pesi? Cikgu, diorang ni duduk sebelah-sebelah rumah ke apa? Dia pas-pas macam tu je. Pas-pas kan. Okey, Pesi. Apa beza laras iklan dengan resepi ni, Pesi? Boleh kongsi dengan kawan-kawan di rumah. Yap. Laras bahasa iklan digunakan untuk memperkenalkan barang dan perkhidmatan yang hendak diniagakan. Manakala laras bahasa resepi digunakan untuk memberi maklumat dan cara untuk membuat masakan kepada kelayak. Bagus, Pesi. Terima kasih. Ya, itu dia beri jawapan dalam bentuk ayat yang penuh. Itu seandainya kalau soalan struktur tidak bentuk jadual ni, kita guna perkataan manakala. Seandainya kata kuncilah berikan perbezaan, pastikan ada manakala. Dengan B ya. Okey, kita lihat tekniknya. Garis kata kunci. Jangan tinggal kata kunci. Betul. Yang terakhir ni, yang kelima ni. Dan jawapan untuk perbezaan mesti, jawapan untuk perbezaan saya ulang sekali lagi, mesti aspek yang sama. Contohnya, tadi kan laras bahasa, iklan, laras bahasa apa tadi? Laras bahasa, iklan dan juga resepi. Iklan dan resepi. Pastikan aspek yang sama untuk satu jalur ni. Okey. Seterusnya, kita lihat ke sini. Teknik bagi untuk kata kunci yang kelima untuk menunjukkan perbezaan. Sini perlu beri penekanan dan catat ya. Awas jawapan berikut tidak diterima. Sebab apa? Mengemukakan perbezaan yang tidak setara antara kedua-dua laras. Contohnya ciri kosakata dibandingkan dengan jenis ayat. Kena perbezaan yang setara sepatutnya. Yang kedua, mengemukakan perbezaan dengan penggunaan kata ya atau tidak. Ni salah ni. Ya atau tidak, senang saja kan? Tak tepat. Contohnya laras iklan mengandungi unsur pemujukan. Manakala laras resepi tidak mengandungi unsur ya tidak saja. Tidak diterima juga. Saya harap pelajar di rumah tolong ambil perhatian kat sini. Dan yang ketiga, mesti beri 2 aspek perbezaan untuk soalan ini. Okey, ini contoh jawapan yang tepat yang tepat untuk dapat 4 markah. Di sini saya bagi tambahan sahaja. Cara jawapan, laras iklan mengandungi maklumat tentang sesuatu produk atau perkhidmatan, 1 markah. Manakala laras resepi pula dia kata mengandungi maklumat tentang huraian, cara atau langkah yang berturutan.
mengandungi huraian tentang masakan. 1 markah. Nampak di sini yang saya kata setara dekat sini. Aspek setara. Maklumat. Kosakata. Kemas dekat situ. Tersusun jawapan itu. Dan banyak menggunakan kosakata yang bersifat emotif. Dalam iklan. Dan manakala resepi menggunakan kosakata yang berkaitan dengan bidang masakan. Nampak ya? Yang kedua, aspek kosakata. Okey. Dan yang saya tambah sikit, mengandungi pelbagai jenis ayat. Banyak menggunakan ayat perintah. Yang saya kata tidak setara tadi, dekat yang pertama contohnya dia bagi maklumat. Dekat sini dia bagi ayat. Itu kosong, tak menunjukkan perbezaan jawapan. Baik. Habislah, tutuplah gelanggang saya. Cikgu lagi, cikgu lagi. Lagi cikgu. Ya. Ini sedikit nasihat daripada saya untuk pelajar-pelajar semester 3 khususnya yang mengambil mata pelajaran Bahasa Melayu Kertas 3. Kecemerlangan dicipta oleh insan biasa. Daripada keluarga biasa, belajar di sekolah biasa, dibimbing oleh guru biasa macam saya, Akmal, memiliki kecerdasan biasa yang berusaha secara luar biasa. Itu yang kita nak, Akmal. Jadi terima kasih Cikgu Hanif. Selamat menghadapi peperiksaan, kita sama-sama doakan dan selamat maju jaya. InsyaAllah, amin. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak daripada kawan-kawan kita SMK Holy Methodist Teluk Intan Perak. Bye-bye sikit. Thank you so much guys. Saya doakan supaya dipermudahkan sewaktu menjawab nanti dan mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, nanti kita pergi makan ke tempat sotong sama-sama. Alright. Okey, jadi cikgu selepas ini kita akan bersama dengan Maman Suresh dalam subjek bahasa Tamil. Jadi kepada anda semua yang mengambil subjek tersebut, nantikan sekejap saja lagi. Sebelum itu, saya mewakili daripada tim produksi Road to Success mengucapkan all the best kepada calon-calon STPM 2020. Sampai jumpa lagi, saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya mewakili para ibu bapa mengucapkan selamat menduduki kertas Bahasa Melayu STPM semester 3. Semoga anak-anak semua mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ini. Paling penting, utamakan kesihatan, pastikan tidur yang cukup dan dapatkan keredaan kedua ibu bapa. Lakukan yang terbaik untuk masa depan anak-anak semua. Sebagai parent, saya mengharapkan anak saya akan mendapat A dalam kertas Bahasa Melayu semester 3 dan seterusnya dapat menguasai teknik dan cara menjawab kertas ini dengan baik.